Ya, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Salam. Boleh Okey, Datuk. okey. Bagus, alhamdulillah. Okey. Okey, ada nampak link tu. Okey, yang tu untuk student attendance. Okey, boleh klik yang www.menti.com tu. Okey, nanti saya baca password. Okey, password 729 7770. Okey, saya ulang. 729 7770. Okey, yang sebelum kosong tu 7 3 kali. 729 7770. Okey, okey, setakat ni ada dah 8 orang lah yang dah isi kan. Okey, ada berapa orang lagi yang tak isi ya. Okey, dah 31 lah. 31 yang dah isi. Okey, saya rasa kita boleh proceed lah untuk kelas. Okey, next chapter. Chapter baru ni adalah data presentation. Okey, untuk chapter baru ni sebenarnya lebih senang lah. Lebih senang. Yang ni kita habis dalam masa 15 minit pun dah settle ni. Sebab lebih kepada untuk dari segi how to construct a frequency table from raw data as a data summary. Lepas tu dari segi draw pie chart, bar chart and component. Okay, untuk makluman, yang data presentation yang ada bagi chapter ni sebenarnya represent untuk descriptive statistik. Okay, sebelum ni saya pernah explain apakah perbezaan antara descriptive statistik dengan inference statistik. Okay, jadi untuk descriptive statistik ni melibatkan untuk kita construct a frequency table. Lepas tu ada draw pie chart, bar chart and component bar. Okay, dan pie chart dan bar chart ni sebenarnya ada beberapa jenis. Okay, yang ni kita akan discuss lah nanti. Dan selalunya untuk pie chart, bar chart dan component ni, kita akan guna maklumat ni untuk bantu decision maker untuk buat keputusan. Okay, contohnya kalau kita buat kajian tentang isu COVID kan. Sekarang ni kita tengok isu COVID ni. Okay, kita boleh kenal pasti cluster by cluster. Okay, daripada cluster-cluster ni lah kita boleh tahu sama ada cluster ni patut dijadikan sebagai zon merah ke, zon kuning ke, okay, zon bebas COVID ke yang color hijau tu. Okay, sebab itu berdasarkan data yang diperoleh lah. Okay, jadi sebenarnya untuk bantu decision maker. Okay, dia bukannya saja-saja untuk kita draw pie chart ataupun baca tapi lebih kepada untuk bantu decision maker. Jadi kalau katakanlah kita katakanlah pada masa akan datang dia dapat dilantik sebagai researcher, kalau kerja di bahagian bank, institusi mana-mana institusi terutamanya bank bank sekarang ni sangat menggalakkan dia akan appoint mana-mana graduan yang pakar dalam bidang dalam software Tableau. Okay, selain daripada SPSS, okay, yang ni saya mungkin boleh kongsikan software SPSS. Sebab sekarang ni software SPSS tu di antara software yang paling terkini dan paling senang digunakan lah. Malahan untuk software SPSS ni pun dah ramai, dah banyak company yang guna. Okay, contohnya kalau di kementerian, mana-mana kementerian di Putrajaya pun dalam bidang researcher ni, memang dia akan guna SPSS. Okay, untuk dia construct table, dapatkan nilai mean, median, mode. Okay, lagi senang berbanding dengan Excel. Tapi dari segi atraktifnya lebih Excel lah. Cuma dari segi penggunaannya software SPSS. Dan lagi satu, kalau untuk Tableau ni,
selalunya tabela ni melibatkan satu datanya agak besar. Okay, sekarang ni kita IR 4.0. Bila melibatkan IR 4.0 ni maksudnya bila melibatkan research dalam bidang penyelidikan, data pun must be large. Okay, big data. Sekarang ni kita ke arah big data. Apakah yang dimaksudkan dengan big data? Big data ni maksudnya semua data-data yang terkumpul, okay, disatukan dalam satu database yang sama. Contohnya data tentang data tentang saya. Dalam data saya tu ada cerita tentang dari segi background saya, ada dari segi education kita, income kita, semua sekali LHDN, semua sekali terkumpul dalam satu pangkalan data yang besar lah. Okay, aktiviti harian bila guna internet, berapa banyak guna WhatsApp, dia ada semua sekali. Itu maksud big data. Okay, tujuan big data ni sebenarnya untuk bantu decision mendapatkan maklumat yang lebih komprehensif, lebih meluas. Okay, itu contoh yang saya berikan lah untuk big data. Jadi sebab software Tableau ni, dia akan bagi reporting dalam bentuk pie chart pun boleh, bar chart pun boleh, bergantung kepada researcher tu sendirilah nak pilih pattern data tu macam mana. Apa dari segi presentation. But Tableau ni untuk bantu dari segi presentation. Itu memang satu software yang sangat-sangat agak terkenal lah. Okay, kalau pandai software tu, software tu senang je kalau ikut pengalaman saya sebelum ni. Dia lebih kepada kita drag je. Kita ambil variable, kita drag je masuk dalam raw data. Yang tu boleh cari lah dekat Google. Ada yang trial version tu dalam 7 hari. Okay, kalau pandai software tu, peluang untuk dapat kerja di mana-mana bank ke nanti, memang cerah lah. Ada masa depan lah. Lepas tu, income dia tu agak menarik jugalah. Okay, itu saya bagi pengenalan awal lah. Selain daripada kita guna software Excel, ada lagi software-software lain yang boleh present bagi output yang lebih menarik sesuai untuk researcher untuk buat presentation. Okay, satu lagi untuk beri satu kelainan lah berbanding dengan researcher-researcher lain yang buat presentation. Okay. Satu lagi, okay, organize and graph quantitative data such as stem and leaf plot. Okay, yang ni mungkin kali pertama lah. Okay, yang stem and leaf plot ni jarang digunakan tapi sebenarnya ada. Okay, ada histogram or GIF. Okay, and use this graph to understand the problem reflected in data distribution and to make a decision. Okay, yang graf ni juga boleh bantu untuk kita kenal pasti pattern data. Sama ada data tu dalam bentuk normal ataupun bukan normal. Okay, data normal tu selalunya dalam bentuk bell shape. Dia akan bell shape ada lengkung tengah-tengah tu. Okay, yang lengkung tengah-tengah tu menunjukkan data tu adalah normal. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan normal? Normal ni menunjukkan maksudnya majoriti, katakanlah kita ada questionnaire 300 sampel. Okay, daripada 300 sampel kita pun buat analisis, buat presentation, buat analisis, okay, dapatkan nilai mean. Okay, majoriti daripada 200 sampel tu kebanyakan responden, okay, lebih daripada 150 responden akan setuju sebanyak berapa. Okay, jadi selain katakanlah responden setuju kepada kebanyakan purata responden adalah 7 point something. Okay, 7 point something nilai mean. Dan selepas pada tu, bila ada value selain daripada 7 point lebih, contohnya value 3 ke 2 ke, jauh daripada skala, jauh daripada range itu, menunjukkan data tu tak normal lah. Okay, kalau data tak normal, maksudnya dari segi statistiknya ada outlier. Okay, outlier. Okay, yang outlier tu sebenarnya boleh ditentukan melalui method ni lah. Stem and leaf plot. Okay, yang ni okay, boleh tengoklah data presentation is an essential step before further statistical analysis is to be carried out. Okay, mana-mana analisis kalau buat master ke PhD, mula-mula sekali kena ada data presentation. Kalau kita nak hantar pada jurnal yang berimpak tinggi pun, sebagai researcher ke mana-mana magazine yang terkenal pun, data presentation tu mesti ada. Okay, dia nak tahu dari segi karakter, berapakah responden yang kita ada, berapakah kalau berdasarkan jantina berapa, berdasarkan education level berapa, berdasarkan income pun berapa. Jadi bila kita tahu bagi setiap profil yang ada data tu, jadi decision maker ni dia akan dapat buat decision lah. Kan? Dia akan dapat buat keputusan sama ada macam mana. Okay. Kalau buat comparison by jantina kita boleh tahulah. Okay, kebanyakan lelaki lebih suka main game berbanding dengan kaum wanita contoh. Okay, itu dari segi data presentation berdasarkan output tersebut lah.
Okey, yang ni kalau untuk data presentation ni hanya melibatkan kuantitatif data selalunya, kuantitatif data. Kalau kualitatif data pun ada tapi lebih kepada kategorikal lah. Okey, lebih kepada kategorikal yang saya tunjuk yang sebelum ni. Okey, kualitatif data pun boleh dalam ni. Okey, sepatutnya ni grafing kuantitatif data ni disilap ni. Okey, kuantitatif data. Okey, sepatutnya dekat slide ni kuantitatif data bukan kualitatif lah. Okay, sebab konten dia kuantitatif. Okey. Okay, kuantitatif data. Sebab kuantitatif data ni selalu berkaitan dengan data lah. Kalau kualitatif data adalah berdasarkan daripada pemerhatian, observation, dari segi interview, experience, itu baru kita panggil kualitatif. Tapi mana-mana yang melibatkan value, terhasanya value, kita panggil kuantitatif data. Okay, dekat 3.2 tu ada silap sikit lah sepatutnya kuantitatif data lah. Okay. Okay, yang ni ada frequency distribution. Okay, yang ni frequency distribution pie chart. Okay, yang ni biasa tengok dekat pada bar chart. Okay. Okay, yang ni vertical bar chart. Okay, ada bentuk mana? Yang tu vertical, satu lagi horizontal. Horizontal bar chart dia akan baca akan daripada axis pada axis Y lah. Okay, yang ni axis Y, yang ni axis S. Okay. Cluster bar chart. Okay, ni cluster. Okay, by company. Okay, dia boleh buat lah. Okay. Yang untuk chapter ni senang je sebenarnya. Lebih kepada pengenalan untuk kenal carta yang ni dalam 15 minit pun selesai ni. Okay. Yang ni boleh dalam bentuk, okay, baca boleh juga dalam bentuk ni lah, cross classification. Selain dari bentuk visual. Yang ni dalam bentuk table, yang tadi tu dari segi visual. Okay, yang ni kita panggil visual graph. Visual graph sama ada dari sudut baca ataupun pie chart lah. Okay, vertical. Okay, yang mana-mana melibatkan figure tu kita panggil visual. Okay. Yang ni okay, table. Quantitative data. Okay. Quantitative data can be divided into ungrouped and grouped data. Okay. Ungroup ni maksudnya datanya belum kita groupkan dalam satu skala. Contohnya bila belum ada kelas interval. Okay, tu masuk ungroup. Kalau group data, ia dah dikelaskan, dah ada group. Contohnya macam ni. Okay, kalau macam ni, data yang macam ni, yang example 3.3 tu kita panggil ungroup. Belum terbentuk lagi dalam satu kumpulan. Tapi kalau data yang dalam data macam ni, kita panggil group. Group variable. Okay, ni contoh example lah. Yang ni kita panggil group data. Yang ni kita panggil yang dalam bentuk yang tak tersusun ni kita panggil ungroup data. Okay, tu beza antara ungroup dengan group. Okay, jadi untuk ungroup ni, okay, selalunya untuk method ni lah, stem and leaf plot, histogram. Okay, use the display data to highlight the information. Okay, yang ni boleh guna, okay, stem and leaf plot. Okay, ni example bagaimana untuk run, untuk dapatkan result bagi stem and leaf plot. Okay, untuk stem and leaf plot, katakanlah ni example. Okay, ni adalah list of data yang terkumpul. Okay, yang diperoleh. Jadi untuk the first step, kita kena susun daripada yang paling lowest. Okay, daripada nilai depan yang paling lowest decimal kepada nilai yang paling tinggi. Okay, kena susun dalam keadaan vertikal lah. Susun dalam keadaan vertikal. Okay, ni example untuk stem and leaf plot. Okay, yang stem ni maksud nilai sebelum titik perpuluhan. Nilai sebelum desimal lah. Okay, contoh. Okay, yang ni untuk stem and leaf. Okay, ni 2, 3, 4, 7. Maksudnya, dalam data ungroup tadi, data ungroup ni, kita kena susun lah. From 2 sampai the highest value tu adalah 5. Jadi, kita tengok sini. Yang paling lowest 2. Yang paling tinggi adalah 5. Okay. Tak ada dah selain yang paling 5 tu. Okey, lepas tu kita akan susun 2, 3, 4, 5. Okey, dan leaf plot ni maksudnya selepas titik perpuluhan. Okey, 2, 3 maksudnya 2.3. Kita check balik ada ke tak? Okey, 2.3 dah ada. Okey, lepas tu 2.4. 2.4. Okey, 2.4 maksudnya ada. Okey, ada satu 2.4. Lepas tu 2.7 kita check ada. Okey, 2.7. Kalau katakanlah ada dua angka yang sama, katakanlah 2.3 dalam ungroup data ni ada 2.3 dua kali. Maksudnya dalam table yang kita nak construct ni kena ada dua lah. Okay, 2.2, 3, lepas tu satu lagi 3.
Kalau ada 2 kali 2. Kalau ada 2 kali 4, 2, 4. Lepas tu ada satu lagi 4. Okay, faham? Maksud tu macam tu lah. Okay, sama juga untuk next row. Okay, 3. Okay, tengok 3. Okay, 3 point berapa yang paling sikit? Okay, 3.4. Kita check. Okay, 3.4 ada 2 kali kan? Dah, 3.4 ada 1. Lepas tu ada 2. Okay, 2 kali. Lepas tu ada 3.6, 3.8. Okay, kita boleh check. Okay, ada. Okay, 3.6, 3.8. Dan seterusnya. Okay, kalau ada 2 kali nilai yang sama, 2 kali sinilah. Okay, maksud stem and leaf plot ni maksudnya 2.3, 2.4 ataupun 2.7. Okay, tu maksud je dari segi macam mana kita nak organize kuantitatif data tu using the stem and leaf plot. Okay, kalau katakanlah example 34.2. Katakanlah example lah 34.2, 45.2 contoh. Okay, maksudnya nanti bila stem and leaf plot 34.2 maksudnya sini 34, lepas tu barulah sini 2. Okey. Kalau 45, sini 45 slash, lepas tu sini dekat left tu adalah 2. Okey, maksud stem ni maksudnya nilai sebelum kehadiran titik perpulahan tu lah. Kalau leaf plot ni selepas pada titik perpulahan. Okey, jelas eh? Okey, saya proceed. Okey, yang ni pun dah ada lah example yang dia bagi penerangan. Okey, yang ni group data. Okay, frekuensi data. Yang ni kita panggil group data. Yang tadi yang belum tersusun tu kita panggil ungroup. Ungroup data. Okay, ni group data. Okay, boleh guna sama ada. Okay, yang ni boleh baca lah. Histogram. Okay, yang ni frekuensi polygon. Frekuensi polygon ni maksud dia ada combination antara histogram dengan line chart. Okay, yang tu kita panggil frekuensi polygon lah. Okay, yang ni line chart. Okay. Okay, yang ni kita panggil group data yang dah ada kelas. Okay, yang dah ada kelas ni kita panggil group data. Okay, sekarang ni kalau katakanlah soalan ni, okay, find the cumulative frequency distribution. Okay, kalau find the cumulative frequency, maksudnya ni katakanlah ni soalan. Okay, ni soalan kelas number from 1 to 6. Lepas tu ni kelas. Okay, frekuensi dia ada 2. Okay, antara skala 27 hingga 29 ada frekuensi 2. Ada 9, ada 13, ada 14, 8, 4. Ni soalan kalau ada yang berbentuk group data. Kalau katakanlah dalam bentuk ungroup. Katakanlah dia bagi soalan tu dalam bentuk ungroup tu 27 ada 2 kali. Kita kena identify lah based on class. Okay, kita kena identify. Okay, lepas tu ini adalah cumulative frequency ni maksudnya nilai. Okay, yang ni mula-mula sekali 2 lah. Okay, 2 tambah 9, 11. Lepas 11 tambah 13, 24. Okay, 24 tambah 14, 38. Dan begitulah seterusnya. Total ada 50. Kalau relative frequency maksudnya 2. Frekuensi 2 bahagi dengan 50 dapat 0.04. Lepas tu 9 frekuensi bahagi dengan total frekuensi akan dapat 0.18. Okay, 13 bahagi dengan 50 dapat 0.26. Jadi kalau cumulative frequency, relative frequency total lah 0.04 tambah 0.18 dapat 0.22. Tambah ni 0.48 adalah sekali 1 lah total. Okay, kalau tak dapat nilai selain daripada total ni maksudnya ada something wrong dekat atas ni lah. Kalau sini ada something wrong, maksudnya dekat relative frequency tu ada problem. Mungkin ada salah bahagi lah. Okay, tu bila kita buat semakan. Okay, ni OGIF. OGIF ni adalah frekuensi ya sebenarnya. Curve frekuensi. Okay, curve yang selalunya dalam bentuk sigmoid curve. Yang dalam bentuk line chart. Daripada 0 sampai dalam bentuk S. Okay. Sigmoid curve ni. OGIF ni kita nak plot pada OGIF ni berdasarkan daripada lower limit. Berdasarkan nilai lower limit. Okey, berdasarkan nilai lower limit. Kalau ada yang buku tu lagi senang sebab ni example dekat slide ni tak tunjuk habis. Okey, dia berdasarkan less than. Okey. Selalunya guna less than lah. Okey, selalunya guna less than. Kalau katakanlah example tadi ya, ni 27 hingga 29 lah. Makna lower limit bagi 27 ni adalah 26.5.
Okay, less than 26.5, kita kena create another table lah. Lepas tu, cumulative frequency ni mesti start dengan 0. Lepas tu, ni 29 lah. Maksudnya, lower limit dia adalah 29, okay, 28 ke apa ni? Okay, yang ni 26.5. Okay, yang ni 37.5. Yang ni bukan, yang dia kena dalam bentuk lain lah. Yang ni bukan, yang ni panggil, ya ada line yang sama. Satu ni, satu kelas yang sama ni. Ya, dia contohnya macam ni. Kalau katakanlah 27 hingga 29. Lepas tu kelas number yang kedua tu 30 hingga 32. Okey, maksudnya bila lower limit dia antara ni lah 29.5. Tu example. Yang tu barulah kita sesuai untuk guna cumulative frequency, untuk guna yang OGIF lah. Okey. Yang ni nanti akan dibincangkan lagi untuk chapter yang seterusnya lah. Chapter 4. Untuk numerical descriptive measure of data. Okey, jadi untuk chapter ni lebih kepada untuk pengenalan awal dululah. Okey, beza antara pie chart, graph chart, bar chart. Lepas tu dari segi purpose dia samalah macam saya bagi tahu tadi lah. Okey, habislah. Habis untuk chapter ni. Okey, senang. Santai jap. Ada nak tanya benda lagi? Ada? Ada yang tanya? Okay, yang hari tu kita dah selesai untuk chapter 1. Okay, jadi untuk next class pada hari Rabu. Okay, yang tutorial nanti kita tak ada buat face to tak ada buat online lah, online kelas. Cuma kita cuma nanti saya akan upload yang soalan-soalan yang ditanya itulah yang saya akan kumpul tu. Okay, jadi untuk chapter ni saya rasa tak ada soalan sangat. Cuma kita fokus untuk chapter yang sebelum ni lah. Okay, cumanya untuk assignment, okay, saya bagi assignment lah. Untuk assignment, okay, assignment siapa-siapa yang ada buku ni, okay, siapa-siapa yang ada buku ni, nampak tak? Okay, siapa-siapa yang ada buku ni boleh jawab quick check 3B. Okay, quick check 3B boleh jawab soalan 1 sampai 6 lah. Okay, quick check 3B. Kalau tak ada buku tu nanti saya akan snap gambar, lepas tu saya share dalam grup lah. Okay, yang ni boleh buat dalam bentuk grup lah, dalam bentuk grup, assignment group. Dan lepas tu email pada saya nanti. Okay, jelas? Okay, yang ni mana? Hanyut senyap tidur lah. Sir, nak tanya. Tanya. Quick check 3B ke 3D? 3B, B. B, okay. Badak sumbu. Okay. Okay. Okay, yang ni sambil buat exercise lah. Okay, nanti saya akan share soalan tu. Okay, kalau tak ada due date. Okay, due date minggu depan lah. Due date minggu depan. Send by, ikutlah, nak by word pun boleh. Nak kan ada cara lain lagi by word lah. Kalau nak buat by PowerPoint pun boleh, suka hati lah. Asalkan dalam bentuk group. Submit dekat klip tu macam mana? Submit dekat klip senang tak? Saya takut sistem down, itu sistem down klip tak? Pasti. Apalah, nanti saya maklum balik lah. Lagipun sampai minggu depan tak? Okay. Okay, nanti saya tengok balik macam mana. Proses takut nak lagi senang je. Ke nak hantar by Google pun boleh, tapi takut banyak sangat pula Okay, tak apalah. Itu sajalah. Kita jumpa next week. Okay, bye. Assalamualaikum.